Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Izzati binti Mustafa akan menerangkan tentang penggunaan keyrest probability. Okey, di dalam file ni terdiri daripada keyrest probability. Jadi kita akan buka dan dia mempunyai kad soalan. Ini adalah contoh kad soalan. Nombor 15 ni menandakan nombor petak. Setiap petak mengandungi soalan yang tertentu. Lepas tu, kita mempunyai kad yang diletakkan pada petak tanda soal. Petak tanda soal lah. Kalau pemain tu berada di petak tanda soal, dia kena ambil kad ni dan mematuhi arahan pada kad ini. Selain itu, kita juga ada kad warna biru. Kad warna biru ni digunakan apabila pemain berada di petak jel. Dan ini merupakan tazia puzzle. Ini soalan. Seterusnya, kita ada kad kuning. Ini adalah kad kuning. Okey, kad kuning ni kita letak pada petak tanda seru di tengah-tengah box rest probability. Dan kita mempunyai manual pergunaan keyrest probability, jawapan bagi setiap petak dan juga jawapan bagi tazia puzzle. Dan kita mempunyai box rest probability. Selain itu, kita ada dadu untuk pemain bergerak berapa bilangan. Dan juga penanda. Okey, ini adalah cara kita bermain. Apa yang kita tahu yang kad kuning ni akan diletakkan pada tanda seru ni. Manakala kad merah ni akan diletakkan pada tanda soal. So, jadi dalam satu pemain kita mempunyai 4 orang je pemain. Dalam satu keyrest probability kita mempunyai 4 sahaja. 1, 2, 3, 4 pemain. Satu penanda ni mewakili 2 orang pemain. Jadi pemain akan bermain secara berpasangan. Okey, untuk satu key ni kita ada 4 penanda. 4 darab 2 akan ada 8 pemain dan seorang panel yang akan memberi dadu, memberi soalan dan juga melihat siapa yang akan menang. Cara menang dalam keyrest probability, pemain perlu berada di titik start. Jika pemain berada di sini dan dia bagi dadu, dia dapat nombor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia adalah pemenang. Dia mesti berada di petak start. Okey. Mula-mula, pemain akan membaling dadu untuk menentukan giliran. Dalam menu probability pun dah cakap dah. Mana menu dia? Okey. Pertama, satu keyrest probability boleh digunakan seramai 9 orang pemain, di mana seorang pemain akan menjadi panel, manakala 8 pemain di mana satu kumpulan 2 pemain akan bermain key tersebut. Tugas panel ni dia memberi dadu kepada pemain jika pemain dapat menjawab soalan dengan betul, memberi soalan dan memastikan pemain berada di tempat yang betul. Mula-mula, panel ni akan menyuruh pemain membaling dadu untuk menentukan giliran. Jika mendapat angka yang besar, pemain tersebut akan menjadi pemain pertama. Jika mendapat angka yang paling rendah, pemain tersebut akan menjadi pemain orang terakhir.
Jika pemain mendapat nombor yang sama dengan pemain lain, kedua-dua pemain yang mendapat nombor yang sama perlu membaling dadu semula. Contohnya, pemain pertama dia baling dadu. Contoh pemain pertama hijau, kedua merah, purple, biru. Okey, pemain pertama akan baling dadu dan dia dapat nombor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dia jatuh pada nombor petak 4. Jadi panel ni akan mencari soalan nombor 4. Panel ni akan mencari soalan nombor 4. Okey, dan panel akan membaca. Selamat datang ke Istana Kenanga Kuala Kangsar, Perak yang dikenal sebagai Istana Lembah atau kadang-kadang disebut juga Istana Tapar. Letaknya istana ini berhampiran dengan Istana Iskandaria iaitu di sebelah tenggaranya. Sila jawab soalan di muka surat belakang dan beritahu pena apa jawapan bagi soalan tersebut. Dan soalan di muka surat belakang. Jadi, pemain pertama ni perlu menjawab soalan di muka surat belakang dan beritahu apa jawapan pada soalan tersebut. Sementara pemain pertama ni menjawab soalan, pemain kedua pena akan memberi dadu kepada pemain kedua 4. Dia pun bergerak 1, 2, 3, 4. Okey, dia terkena pada petak nombor 3. Jadi pena pun memberi soalan kepada pemain kedua iaitu petak nombor 3. Petak nombor 3, selamat datang ke Menara Jam Memorial Village Ipoh, Perak dibina pada tahun 1909 supaya memperingati ulang tahun kematian ke-34 Presiden British Perak yang pertama iaitu J.W. Bush. Sila jawab soalan di muka surat belakang dan beritahu pena apa jawapan bagi soalan tersebut. So, pemain kedua akan membaca soalan dan cuba menjawab soalan tersebut. Sementara menunggu pemain kedua membaca soalan, dadu akan diberikan kepada pemain ketiga dan jumlah dadu 4. 1, 2, 3, 4. Okey, pemain ketiga yang kedua memiliki soalan yang sama. Mereka perlu menjawab soalan tersebut. Dan pemain yang seterusnya, pemain terakhir akan kembali dadu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia terkena pada tanda soal. Jadi, pena akan mengambil dan membacanya. Anda dikehendaki untuk mencari peta yang mempunyai bangunan pejabat tanah. Jika menuju ke tempat yang sama, anda perlu menjawab soalan yang ada di peta. Setelah itu, anda perlu mencari tempat tersebut. Okey. Pemain kelima ni, dia kena mencari peta yang mempunyai bangunan pejabat tanah. Dia tak tahu kat mana petak yang mempunyai bangunan pejabat tanah. Jadi pun dia teka. Dia teka, aku rasa nombor 7 ni kot. Nombor 7. Jadi, panel ni akan mencari soalan nombor 7. Nombor 7 dia kata, selamat datang ke Muzium Perak Pulau Pinang atau lebih dikenali sebagai War Museum yang terletak di Batu Muang. Lokasi tidak jauh dari susul keluar jabatan kedua. Muzium yang terletak di atas bukit ini agak luas meliputi kira-kira 20 ekar tanah. Saya jawab soalan di muka surat belakang dan beritahu pena apa jawab bagi soalan tersebut. Jadi, nombor 5 ni, dia kata kena pergi ke pejabat tanah. Masalah bangunan pejabat tanah di dalam teks ni tak ada. Jadi, dia pergi ke salah tempat. Bila dia dah pergi ke salah tempat, dia perlu menjawab soalan ni dulu. Barulah dia kena mencari tempat yang mempunyai pejabat tanah. So, pemain kelima akan menjawab soalan. Tiba-tiba pemain pertama cakap, saya dah dapat jawapan. Jadi, jawapannya adalah 4/7 kepada panel. Panel pun akan menyemak jawapan tersebut. Soalan nombor 4. Dia pun mencarilah jawapan bagi soalan nombor 4/7. Jawapan betul. Jadi, panel memberi dadu kepada pemain yang pertama ni untuk membalik dadu dan dia mendapat nombor 1 kat warna kuning. Kat warna kuning. Jadi panel pun ambil kat warna kuning dan bacakan kepada pemain. Kat warna kuning cakap,
Anda boleh bergerak menunjuk ke pinggir avatar Secret Garden. Jika anda salah menunjuk ke destinasi yang betul, anda dikenakan penalti iaitu dengan menjawab soalan. Sekiranya berjaya menjawab soalan, anda perlu mencari destinasi hingga jumpa. Selamat maju jaya. Okey, dia pun teka. Mana dia? Avatar Secret Garden. Dia teka-teka. Dia rasa nombor ni kot. Letaklah kat situ. Nombor tu. Pena akan mencari soalan nombor 10. Selamat datang ke Taman Avatar Secret Garden. So, dia menunjuk ke tempat yang betul. So, pena pun meletakkan balik kad tersebut ke bawah macam ni. Selamat datang ke Taman Avatar Secret Garden, Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Taman Avatar Secret Garden mempunyai beberapa tempat menarik seperti pohonan bonsai dan pokok besar dililitkan berbenang wajah bercahaya. Sila jawab soalan di muka sebelah belakang dan beritahu pena apa jawapan soalan tersebut. Sepun dia pun membaca dan cuba menjawab soalan tersebut. Jika pemain berada di peti dan permainan diteruskan seperti itu sehinggalah ada salah seorang menuju ke petak start. Dia hanya satu round sahaja. Pemain dia baling dadu, dia dah beritahu jawapan dan baling dadu dan dia dapat ni petak peti surat. Dalam manual dia ada cakap, jika pemain berada di petak peti surat, pemain boleh memilih seorang pemain untuk dikenakan penalti. So, pemain pun cakap, aku nak kenakan warna hijau sebab dia ke depan. Dia pun letak warna hijau di sini. Dan warna hijau tu, apabila dia sudah menjawab soalan yang terletak di dalam petak ini, dia penalti yang dikenakan ialah pemain perlu berada di petak nombor 1. Lepas habis jawab soalan, dia tak boleh baling dadu. Dia kena pergi ke petak nombor 1 untuk selesaikan soalan tersebut. Dan bila dia dah selesaikan soalan tersebut, dia perlu membaling dadu semula dan bergerak seperti biasa. Dan pelekat ini akan dikeluarkan jika dia berjaya menjawab soalan nombor 1. Untuk petak gel, jika pemain berada di petak gel, sebagai contoh warna biru, dia dah main, dia berada kat petak gel. Jadi, dia perlu menyelesaikan tazia puzzle ini. Macam mana nak main tazia puzzle? Nanti saya akan tunjukkan. Pemain ini akan berakhir apabila apabila satu penanda ni berada di petak start. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk permainan tazia puzzle. Okey, kita mulakan. Soalan nombor 1. Sebuah dadu dilambung, cari kebarangkali mempunyai gandaan 2, 2, 4, 6. Kita tahu dadu ada 6 muka. So, jawapannya 3/6. Bila ketikkan akan dapat 1/2. So, kita cari soalan nombor 1A. Ini tazia. Soalan 1A. Di manakah 1A? Soalan nombor 2. 1/2. Soalan 4. Soalan 6. 1A. Okey, ini soalan 1A. Letak sini. Lepas tu kita jawab jawapan 1/2. Inilah 1/2. So, dia akan susun macam ni. Soalan 1, 1/2 jawapan dia. Soalan, jawapan. Kita tengok soalan nombor 2. Dia nak suruh kita cari soalan nombor 2. 1 dah, nombor 2. Ni tak tersusun ya. Jadi kamu kena berjaga-jaga ketika main benda ni. Satu nombor yang dipilih secara rawat pada set ini ialah integer. Cari kebarangkalian memilih nombor perdana. Kamu cakap, okey, soalan nombor ni 3/10 kot jawapan dia. So, kamu pun susun 3/10. Sehinggalah dia membentuk satu bentuk. Dan pena akan cek jawapan. Jika jawapan tu betul, barulah pemain akan diberikan dadu. Itu sahaja untuk puzzle tazia.